see the similarities between us. Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me. Those eyes, lips, you can deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. Doesn't matter if you live far away from me. You feel, I feel. You bleed, I bleed. You cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. Created using Powtoon. Hai, Assalamualaikum. Saya membawa watak sebagai Encik Haris dalam video ini. Yang watak saya seorang ayah yang tidak bertanggungjawab dan juga merupakan seorang suami yang mengabaikan tanggungjawabnya terhadap isterinya. Hai, Assalamualaikum. Dalam cerita ni, saya mainkan watak sebagai kaunselor, di mana dalam cerita ni saya membantu pasangan suami isteri ni yang menghadapi masalah konflik dalam rumah tangga. So, saya harap kawan-kawan boleh saksikan apa yang teknik yang saya gunakan. Hai, Assalamualaikum. Pada cerita kali ini, saya memegang dua watak, iaitu sebagai Lokman dan juga Hakim, merupakan anak angkat kepada pasangan Encik Haris dan juga Izzah. Hai, Assalamualaikum. Dalam cerita kali ini, saya memegang watak sebagai Puan Izzah, isteri kepada Encik Haris dan ibu kepada 4 orang anak, 2 orang anak perempuan kandung dan 2 orang anak lelaki angkat. Hai, Assalamualaikum. Pada cerita kali ini, saya akan memegang dua watak sebagai Ana dan Amy, yang merupakan anak kandung kepada pasangan Encik Haris dan juga Puan Izzah. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu. Saya dah dengar cerita daripada Puan Izzah dengan Encik Haris. Jadi saya nampak macam ada sedikit konflik dalam keluarga Encik Haris dengan Puan Izzah. Jadi apa kata kita sama-sama buat genogram supaya saya dapat tengok dari segi hubungan dan tahu dengan lebih lanjut lah tentang keluarga Encik Haris dengan Puan Izzah. Okey. Saya akan tunjukkan sikit-sikit, tapi saya perlukan maklumat lah daripada Puan Izzah dengan Encik Haris. Okey. Mulakan Encik Haris dengan Puan Izzah sudah berkahwin berapa lama ya? Dalam 20 tahun. 20 tahun. Encik Haris. Puan Izzah. Lebih kurang 20 tahun 20 tahun.
pada sesi yang lepas kita ada berbincang bersama-sama dan buat bersama-sama berkenaan dengan genogram daripada family Encik Haris dan juga Puan Izzah. Okey, sekarang ni kita cuba untuk bincangkan, untuk saya bantu Puan Izzah dengan Encik Haris dalam menguruskan konflik dalam rumah tangga yang ada sekarang ni. Okey, yang saya maklum Encik Haris dengan Puan Izzah lebih kurang 20 tahun juga dah berkahwin. Okey, lebih kurang 20 tahun. Anak kat sini 18 tahun. So maksudnya dalam 2 tahun selepas berkahwin, Encik Haris dan Puan Izzah dapat anak yang pertama. Okay, kalau kita tengok kat sini, genogram ni Encik Haris lebih rapat dengan Amy berbanding dengan anak-anak yang lain? Tak juga. Sebenarnya saya sayang kedua-dua anak saya. Saya tahu Izzah pun sama. Encik Haris kita bercakap tadi, Encik Haris cakap tentang sayang. Ya, saya tahu. Tapi dalam hal ni dari segi perhubungan tu, kalau dia kat sini pun hubungan Encik Haris dengan mak ayah Encik Haris nampak Encik Haris lebih rapat dengan mak berbanding dengan ayah. Ya, saya sebenarnya sayang pada ayah, tapi saya lebih rapat kepada mak. Okey. Encik Haris dengan ayah, dia dari segi hubungan rapat dengan Rapat dengan mak. Macam mana pula dengan Puan Izzah yang Puan kat sini? Kalau mak saya, dia lebih rapat dengan adik lelaki saya lah, Faizal. Tapi kalau ayah saya, dia tak sangatlah. Sebabnya ayah ni dia lebih committed dengan kerja. Lepas tu dia tak selalulah ada dengan kami adik-beradik semua ni. Cumanya ayah ni, dia nampak lebih serasi lah dengan kakak saya, Sarah. Tapi bila saya dah makin besar, dia nampaklah keserasian tu dengan saya juga. Sebenarnya faktor umur kan. Tapi kalau adik lelaki saya yang Faizal ni, dia walaupun ayah saya ni dia memang nak sangat anak lelaki, tapi adik saya ni dia tetap dengan mak. Dia memang nak mak. Okey, saya faham berkaitan dengan family Puan Izzah tu. Okey, saya maklum kat sini yang Puan Izzah dengan Encik Haris ada mengambil orang anak angkat. So macam mana dengan kehidupan bila ada anak angkat? Hidup dengan Luqman dengan Hakim ni memang realiti ni memang payahlah. Dia lebih sukar dan payah daripada apa yang saya bayangkan sebelum ni. Mula-mula saya ingat bila saya ambil Luqman dengan Hakim ni sebagai anak angkat ni, kami boleh hiduplah macam biasa, macam mana dengan anak-anak kami yang sebelum ni. Ingat dia boleh sesuai dengan family semua tu kan. Tapi realitinya dua-dua anak-anak ni, Luqman dengan Hakim ni, kedua-duanya dia ada masalah dengan orang sendiri sebelum dia masuk family kami. And sekarang pun dia ada masalah dengan orang juga. Okay. So anak angkat diorang ni pun mendatangkan masalah jugalah pada Puan Izzah. Anak-anak ni dia rajin sangat bergaduh. Lepas tu diorang ni kalau bergaduh ni tu antara satu sama lain. Dia bergaduh juga dengan anak kandung saya tu. Bukan je dengan anak, dengan saya pun sama dia bergaduh juga kan. Banyak mainan dia. Tak cuba mainan ni. Duduk bola semua. Sini dia main kat sini, nak main kat sini pula. Orang tak kacau awak lah. Ma, tengok adik ni. Ma. So kalaulah bukan sebab anak ni yang bagi kekuatan dekat saya ni, saya rasa saya akan sangat sunyi nak hadapi situasi yang tu. Okey, jadi anak yang banyak membantu dalam memberikan sokongan pada Puan Izzah dalam menguruskan anak-anak.
Memang Ana lah yang kekuatan pada saya selama ni. Cumanya dia baru 16 tahun kot. Dia still teenager sekarang, remaja. Kita faham lah. Sebetulnya kan dia lebih banyak luangkan masa dia dengan kawan-kawan semua tu. Tapi itulah. Assalamualaikum. Salam. Mak, Abah. Penat nak sekolah hari ni. Ya, penat Nak masuk bilik kan? Nanti makan Okey. Pada stone sini di mana Cik Aris berada waktu Puan Izzah menghadapi keadaan macam ni? Sebenarnya saya cuba untuk meluangkan masa di rumah, tapi sejak 2 tahun ni saya sibuk sangat kerja saya. Itulah saya mengharapkan Izzah untuk uruskan rumah anak-anak. Itulah saya pun tak tahu dengan anak lelaki saya tu. Kalau saya di rumah pun saya lebih rapat dengan Amy, sebab inilah tahun terakhir dia bersama saya kan. Sebab tahun depan dia akan masuk college asrama. Amy? Oh Amy? Ya, ada apa ya? Jom ikut ayah pergi siap-siap. Ke mana? Pergi beli belah ke cuma. Boleh. Ini saya dulu. Alright. Okey, daripada apa yang Cik Aris sampaikan, nampak macam Cik Aris kurang luangkan masa dengan anak. Malah macam menjauhkan diri tak dengan dua orang anak angkat tu. Ya, ya. So sebenarnya Cik Aris tahu tak yang sekarang ni Puan Izzah rasa keseorangan dalam membesarkan anak-anak ni? Saya sebenarnya saya tak nak fikir pun di persoalan ke, saya abaikan dia. Mungkin susah bagi dia dan susah bagi kami. Bang, tolong tengokkan anak tu. Saya tengah masak ni. Abang sibuklah, abang nak keluar kejap. Ada kerja. Abang tengoklah. Kalau tak keberatan boleh Cik Aris kongsikan tak macam mana pula ayah Cik Aris dalam menguruskan family Cik Aris? Ayah saya kagum dengan ayah saya. Dia seorang pilot. Jadi sama macam saya, busy. Dulu pun mak saya yang uruskan saya semua, makan minum semua. Ayah saya selalu tak ada di rumah. Okey, jadi macam mana kehidupan keluarga Cik Aris bila mak lebih banyak menguruskan rumah tangga? Mak saya dia juga seorang yang hebat. Dia banyak perkara lah dia buat untuk saya. Dia juga sayangan ayah saya, walaupun ayah saya busy, dan dia faham tentang kerja ayah saya. Okey, kalau kita tengok kat sini dalam family Cik Aris sendiri, Cik Aris pernah kehilangan seorang adik yang mana mak Cik Aris pernah mengalami keguguran kan? Ya. Okey, perasaan Cik Aris sendiri dan macam mana penerimaan mak Cik Aris bila alami keadaan macam ni? Saya tak pasti, saya tak tahu sebab saya masih kecil lagi ketika tu. Dan saya pun tak pernah tanya mak apa pasal mak saya sedih ke macam mana. Perasaan Cik Aris sendiri? Perasaan saya tak tahu sebab saya masih kecil lagi. Mungkin kalau ikut kalau saya mungkin saya dewasa, saya mungkin sedih jugalah. Okey, Puan Izzah pula kalau saya tengok kat sini, dari segi perhubungan nampak mak Puan Izzah ni lebih rapat dengan abang Puan Izzah kat sini.
Faizal. Memang rapat betul dengan mak. Tapi seriously, saya memang tak nak anak-anak lelaki saya membesar macam Faizal. Sebabnya Faizal tu dia terlalu manja, semua benda mak buat kat dia. So memang ni sangat lah. Saya nak Luqman dengan Hakim membesar yang cari hidup yang sihat lah. Okay, jadi macam mana pula hubungan ayah Puan Izzah dengan Cik Haris? Ayah saya dengan husband saya baik rapat sangat. Sebabnya ayah saya ni dia tak sukalah dekat bypass saya tu, bekas bypass saya. Suami Sarah? Malik? Bila Sarah dengan Malik ni bercerai, memang happy sangat. Sebabnya husband saya ni tak macam bekas bypass saya lah, macam yang saya cakap tadi kan. Husband saya ni dia rajin, dia ada bercita-cita tinggi, dia ada kerjaya yang tetap, dia bukan seorang peminum dan dia tak merokok semua tu. Saya dengan mak saya senang dengan dia. Okay, daripada apa yang Puan Izzah ceritakan tadi, Cik Haris tak ada masalah kan dengan ayah mertua? Tak ada. So hubungan Cik Haris dengan ayah mertua baiklah kat sini kan? Kat sini kalau saya tengok ayah Cik Haris dah meninggal dunia kan? Ya, dah meninggal dah. So macam mana perlumbaan Cik Haris pada ketika itu? Itulah, ayah saya ni banyak sangat penyakit. Sampai doktor sendiri pun tak dapat nak selamatkan lidah. Dan sekarang kami bersama-sama lah yang menjaga mak mertua saya. Cumanya dia lebih suka duduk sendiri. Tapi dia memerlukan penjagaan secara berkala lah. Gitu. So sebenarnya siapa yang lebih banyak membantu dalam menjaga mak Cik Haris ni? Saya ada juga satu hari sekali pergi. Macam anak saya Amy dan Ana tu ada juga seminggu sekali. Tapi mostly saya lah yang pergi. Okay, daripada apa yang Puan Izzah dan Cik Haris kongsikan tadi, saya nampak sepanjang 10 tahun ni selepas kematian ayah Cik Haris, lebih banyak yang Puan Izzah berkorban sepanjang tu. Dari segi jagaan mak Cik Haris sendiri pun, Puan Izzah pun turut bantu. Dalam pada masa sama Cik Haris sibuk bekerja, tapi Puan Izzah sempat masih lagi beri sokongan pada Cik Haris. Dari segi besarkan anak-anak pun lebih banyak pada Puan Izzah lah yang ajar anak-anak untuk berdikari. Sebenarnya apa yang Puan Izzah harapkan bila ambil anak angkat ni? Adakah dengan ambil anak angkat ni Puan Izzah rasa dapat rapatkan hubungan keluarga Puan Izzah sendiri? Saya ingat bila saya ambil Luqman dengan Hakim ni jadi anak angkat, perkara yang sama akan berulang balik. Macam masa mula-mula kami dapat Amy dengan Ana dulu tu, happy, boleh buat semua sama-sama, seronok, tak ada konflik, semua tu. Tapi perkara tu tak berlaku macam mana yang saya nak. saya nak semua tu berlaku. Tapi saya tak tahu macam mana nak buat dengan Luqman dengan Hakim tu. Jadi sebelum ni masa ayah Cik Haris masih ada lagi, apa yang ayah Cik Haris buat dengan Cik Haris masa dulunya? Masa ayah saya ada dulu tak banyak rasa. Sekejap. Ada jugalah dia bawa pergi tempat kerja dia. Lepas tu malam-malam pergi tengok wayang tu, tengok bola bersama. Banyak jugalah dia menghabiskan masa untuk bersama saya. Masa umur sebaya dengan Luqman dengan Hakim, saya ingat saya. Okay. Saya rasa mungkin Cik Haris dah tahu apa jawapannya lah yang
berlaku dalam rumah tangga Encik Haris. Kalau tengokkan dekat sini, dua orang angkat yang Encik Haris dah masuk dalam family Encik Haris ini. Okay, so Encik Haris tahu macam mana nak menghubungkan kembali hubungan antara ahli keluarga Encik Haris sendiri. So, apa perasaan Encik Haris bila saya cakap macam ni? Kenapa saya? Saya tahulah tanggungjawab saya terhadap anak saya tu memang. Saya faham dan saya rasa Encik Haris tahu apa yang Encik Haris nak lakukan dan saya tanggungjawab Encik Haris pada orang-orang yang Encik Haris ni. Macam sebelum ni Encik Haris dengan mak Encik Haris, Encik Haris dengan isteri, Encik Haris dengan anak Encik Haris sendiri, Amy tu. Tapi sekarang ni dalam family Encik Haris ni bukan hanya ada mak, isteri dan Amy saja. Ada juga dua orang anak angkat, yang mana ada Lokman, ada Hakim, ada Ana juga kat situ. So saya rasa mungkin Encik Haris ni sempit dengan kehendak mak dan keluarga, terutamanya Hamiza lah. Saya pun rasa begitu juga saya. Jadi saya rasa bila Encik Haris ni tersempit, saya harap Encik Haris ni akan terus pergi kerja lah, tanpa fikir pun keadaan yang berlaku dalam rumah. Ya, betul. Jadi itulah yang Encik Haris lakukan bila Puan Izzah perlukan bantuan Encik Haris untuk bantu dalam mendidik Lokman dan juga Hakim ni. Mungkin Encik Haris cuba untuk jauhkan diri daripada mereka. Saya rasa dari sini perlu ubah untuk perbaiki hubungan dalam ahli keluarga Encik Haris sendiri. Oh, maksudnya awak rasa Haris patut banyak berada di rumah lah ya? Mungkin. Tapi ini lebih kepada tanggungjawab. Macam mana Encik Haris dah besarkan Amy dan juga Ana waktu dahulu, macam tu jugalah Lokman dan juga Hakim yang memerlukan Encik Haris pada dalam keadaan macam ni. So saya rasa Encik Haris perlu ambil berat, luangkan masa dengan Lokman dan juga Hakim. So mungkin keadaan tu akan lebih dapat diperbaiki daripada keadaan yang terjadi sekarang ni. Jadi dalam masa yang sama, Fariza pun boleh beri peluang pada Encik Haris dalam menguruskan rumah tangga. Kita bagi peluang untuk kali ni lah pada Encik Haris. Saya rasa saya perlu berubah dan saya rasa perlu ambil tindakan segera. Jadi hasil daripada perbincangan kita hari ini, saya nampak Encik Haris nampak apa yang perlu diubah dalam memperbaiki hubungan dalam rumah tangga Encik Haris sendiri. So mungkin untuk akan datang kita boleh bantu Encik Haris cara macam mana untuk Encik Haris menguruskan rumah tangga. Jadi saya rasa ada apa-apa lagi tak yang Encik Haris dengan Puan Izzah nak kongsikan lagi? Rasanya tak ada lah apa. Okey, kalau tak ada apa-apa, so kita boleh tamatkan lah sesi kita untuk kali ni. Boleh tangguhkan dulu, akan datang, kita akan merangkai aja apa yang kita bantu dalam memperbaiki hubungan antara Puan Izzah dan juga Encik Haris dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Abang, awak ni balik hari ni? Ajar nak balik. Boleh lah ayah ajar ni ah. Tadi kerja sekolah. Abang kat office tadi rindu kan? Setiap abang jalan abang. Ya. Penat je. Penat je nak kejap saya buat
Star. Oh, Star Bintang. Gambar ni. Suka gambar bintang? Gambar sikit. Suka. Ayah. Ya, suka. Tahu ya. Mana ada bintang kat gambar tu? Tidak. Ingat je lah ni, ayah. Ni cak gambar ni masalah dia baca. Minyak air cepat lah. Mak gambar ni memang putih lepas orang putih kan, ya kan? Star bintang lah. Ni saya seorang anak buat ni. Ini kawan Sumatera. Masih tadi yang Kamu tak nanti kakak ada yang kakak. nanti kakak ajar ni dulu sekejap lagi. Mana dik? Yang tengok ni. Di rumah ni banyak betul lah. Yang mana yang abang tengok? Banyak lah. Kat dalam ni banyak. Enggak bisa buat sekarang. Saya lagi. Boleh dimain tak? Jomlah kita main dah. Boleh nanti ni nanti kan kau kerja dulu baru gimana. Kan sekarang tu dia ada juga kita dulu. Apa tu orang masak? Dah, kita nak siap belum? Kim? Siap belum? Dah siap dah? Ya, sabar. Sekolah ayah Ayah tadi. Dah lambat. Jom. Halo Haji Jahat, mau dah sama sini ke kamera? Demi kejayaan terdidik sejak mula tabah berusaha tanpa coba melangkah tak kemana. Di mana kau berada pencapaian tak di mana. Jangan gelau je. Dah siap belum?